Assalamualaikum. Selamat pagi. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk pertama bagi tahun 5, iaitu Institusi Raja Payung Negara. Anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi. Baiklah, apakah yang anda akan pelajari pada hari ini? Yang pertama, tentang pengertian raja dan kerajaan. Kedua, konsep wadah antara raja dengan rakyat. Ketiga, maksud daulat dan derhaka. Keempat, kedudukan dan peranan raja-raja Melayu dahulu dan kini. Dan negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja pada masa ini. Pengertian raja dan kerajaan. Institusi Raja-Raja Melayu ialah institusi tertua dan sedia wujud dalam sistem sosial di negeri Melayu. Sejak berabad, ia terbabit secara langsung dalam pemerintahan Tanah Melayu dan Malaysia. Istilah kerajaan dipercayai berasal daripada raja. Ia membuktikan raja dan kerajaan mempunyai hubung kait rapat hingga digunakan sebagai gelaran ketua negara ini dan ketua negeri bagi 9 negeri yang mengamalkan sistem beraja. Institusi raja diasaskan pada zaman Kerajaan Melayu awal sebagai teras pemerintahan kerajaan. Institusi raja terus diwarisi dan menjadi simbol warisan negara yang dihormati dan disanjungi oleh rakyat Malaysia. Menurut sistem beraja, raja mempunyai kuasa mutlak dalam setiap pemerintahan dan pentadbiran. Negeri dibantu pembesar yang dilantik khususnya sebelum penjajahan Inggeris. Baik, kuasa mutlak di sini bermaksud dia menjadi ketua untuk segala bidang. Raja yang memutuskan jenis undang-undang, peraturan, hukuman dan segala-galanya lah. Semua kuasa terletak kepada raja. Baik, seterusnya ada 3 konsep yang kamu kena ketahui, iaitu yang pertama konsep wa'adat, yang kedua daulat dan ketiga derhaka. Baik, apa itu konsep wa'adat? Secara ringkasnya, wa'adat bermaksud perjanjian taat dan sumpah setia antara raja dan rakyat dengan raja. Raja atau sultan merupakan ketua bagi sebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata. Sikap taat setia rakyat terhadap raja telah terjalin sejak zaman dahulu lagi. Dalam buku Sulalatus Salatin, wa'adat atau perjanjian yang termeterai antara raja, iaitu Seri Tribuana, dengan rakyat, iaitu Demang Lebah Daun, menjadi asas pembentukan sikap taat setia tersebut. Rakyat berjanji akan memberikan taat setia kepada raja. Raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Melalui wadat antara Seri Tribuana dengan Demang Lebah Daun, maka lahirlah konsep daulat dan derhaka. Apabila negara sudah merdeka, konsep wa'adat tersebut dimaktubkan dalam prinsip rukun negara yang kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Baik, manakala konsep daulat secara ringkasnya bermaksud lambang kekuasaan seseorang pemerintah, iaitu seseorang raja atau sultan. Dia juga menunjukkan yang kita mengiktiraf pemerintah sebagai ketua kepada negara tersebut. Dia juga merujuk kepada darjat yang membezakan antara pemerintah tertinggi dengan rakyat biasa. Baik, dipercayai zaman dahulu kalau seseorang raja ni dia ada daulat dia sendiri. Maksudnya kalau kita derhaka, kita akan ditimpa penyakit. Itu kononnya lah pada zaman dahulu. Baik, yang ketiga konsep derhaka. Derhaka ni bermaksud keingkaran rakyat kepada raja. Senang cakap, kita tak taat lah. Kita tak ikut apa yang raja nak. Ataupun boleh juga berlaku kepada khianat kepada negara. Contohnya membocorkan rahsia-rahsia negara. Okey?
Hierarki pentadbiran. Baik, hierarki pentadbiran ni maksudnya kedudukan yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Okay, yang paling tinggi yang di puncak ini adalah tempat bagi raja atau sultan. Okay, itu sebab dia kecil, sebab bilangan dia terhad. Ataupun kerabat diraja. Ya. Yang seterusnya dibantu oleh pembesar. Pembesar ni seperti pegawai-pegawai kerajaan lah. Pegawai-pegawai pembesar-pembesar yang bekerja di istana. Contohnya bendahara, Laksmana, Temenggung, Syahbandar, penghulu bendahari. Macam-macam jawatan lah yang ada di istana tu. Dia berada di kedudukan kedua. Dan seterusnya adalah rakyat. Rakyat bagi negara ataupun kerajaan yang ditadbir oleh sultan tu. Dia di peringkat yang ketiga. Dan yang ke bawah sekali, yang paling orang kata orang bawahan adalah golongan hamba. Hamba ni selalunya orang yang dijatuhkan hukuman, mungkin dibuat salah, ataupun tebusan perang. Boleh jadi juga orang yang dijual. Kalau kamu tengok cerita Piramli tu kan, jual-jual orang tu kan, itu sebenarnya jual hamba tu. Sebab hamba ni selalunya dia akan duduk sebagai macam orang gaji lah, tapi orang gaji yang tak dibayar. Ya, cuma diberi makan saja. Yang kerja kat istana ataupun dekat rumah-rumah bagi pembesar. Baik, seterusnya ialah kedudukan dan peranan Raja Melayu dahulu dan kini. Okay, kalau ikutkan dahulu ni dia banyak jenis juga, iaitu sebelum penjajahan, selepas penjajahan Inggeris dan juga semasa pemerintahan Jepun. Tapi cikgu ambil yang asas je ya. Raja atau sultan ialah ketua kerajaan negeri baginda. Tetapi kini sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Maksudnya raja atau Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh raja yang lain dalam majlis raja-raja. Beza ya. Yang ini dia bergila-gila. Yang ini tak bergila-gila 5 tahun sekali. Yang dulu tak ada. Dia lah selagi dia tak mangkat, selagi tu dia menjadi raja. Baik, yang kedua, raja atau sultan mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan. Kuasa mutlak ni segala-gala keputusan dia nak apa, itu atas sultan tu sendiri. Apa yang sultan cakap, kalau dia kata hukum bunuh, hukum bunuh lah. Kalau dia kata kena buat lah. Tetapi kalau kini tak boleh sebab kuasa raja atau sultan adalah tertakluk di bawah perlembagaan negeri. Okay, sultan dengan raja dia kena ikut undang-undang di setiap negeri. Ya. Baik, kalau di peringkat negara, kena ikut perlembagaan negara lah. Tapi kalau di peringkat negeri masing-masing, kena ikut perlembagaan negeri. Yang ketiga, segala dasar berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, kehakiman dan hubungan diplomatik ditentukan oleh raja atau sultan. Ini sama konsep macam atas tadi. Segala-galanya raja yang tentukan. Tetapi tidak kepada sekarang. Sekarang ni pentadbiran negeri selalunya diketuai oleh menteri besar dan dibantu oleh majlis eksekutif. Maksudnya ada orang lain. Sultan cuma sebagai penasihat. Okay? Pentadbiran dijalankan oleh pegawai-pegawai yang dilantik. Yang keempat, raja atau sultan dibantu oleh para pembesar untuk mentadbir kerajaan. Macam zaman dulu, siapa yang bantu raja? Kalau zaman Kesultanan Melaka, Bendahara Tun Perak, ya, Laksmana Hang Tuah, Temenggung yang membantu raja. Tapi sekarang ni, pentadbiran negara diketuai oleh Perdana Menteri. Kalau dulu bendahara, sekarang Perdana Menteri dan dibantu oleh jemaah menteri. Baik, banyak menteri-menteri dekat kementerian tu, Kementerian Pendidikan yang menteri-menteri besar ya. Jadi itu yang beza dia. Pemerintahan beraja merupakan corak pentadbiran yang tertua di dunia. Raja menjadi tonggak utama dalam sistem pemerintahan beraja. Kini terdapat 43 buah negara di dunia termasuk Malaysia yang masih mengamalkan institusi raja. Baik, kalau kita tengok, kalau di Asia Tenggara yang masih mengamalkan sistem beraja, Malaysia, Thailand, Kemboja dan juga Brunei. Okey? Baik. Tetapi walaupun sistem raja masih ada 3 peringkat yang berlainan. Contohnya sistem raja berperlembagaan yang maksudnya raja yang dilantik dia mesti mengikut perlembagaan undang-undang yang ada pada negara tersebut. Dia tak boleh buat keputusan ataupun peraturan dia sendiri. Kalau separuh perlembagaan, contohnya Bahrain, Jordan, Kuwait, Monaco dan Maghribi. Apa pula sistem raja monarki? Sistem raja monarki ni adalah sistem raja mutlak.
berkuasa mutlak. Macam Brunei, ya, Sultan Brunei. Sultan Brunei juga orang yang bertanggungjawab yang menguruskan pentadbiran, perundangan. Berbeza dengan perlembagaan. Perlembagaan tak, yang buat pentadbiran adalah Perdana Menteri. Itu bezanya. Tapi walau bagaimanapun, kesemua negara ni masih mengamalkan sistem beraja. Berikut adalah contoh bagi bendera raja. Contoh kalau kita tengok bendera Ratu United Kingdom. United Kingdom ni dia bukan raja yang perintah dia. Ketua dia adalah ratu, iaitu Ratu Elizabeth II. Baik, Ratu Elizabeth II ni dia bukan saja menjadi ketua bagi United Kingdom, malah kepada 15 lagi buah negara Commonwealth. Negara-negara Commonwealth tu apa? Negara-negara Commonwealth tu adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Okey. Baik. Seterusnya bendera Ratu Denmark. Ini pun maksudnya Denmark diketuai oleh ratu. Kalau Maghribi raja, Thailand raja dan Malaysia pun kita tak panggil raja, kita panggil Yang di-Pertuan Agong. Tapi maksudnya samalah tu, raja lah juga ya. Okey, baiklah. Jadi itu saja untuk pada hari ini. Kita akan sambung lagi topik ini pada minggu hadapan. Okey, baik. Cikgu harap awak dapat tonton, dengar dan kalau tak faham awak boleh rujuk buku teks ataupun internet untuk menambahkan pengetahuan. Okey, terima kasih.